Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ni cikgu nak bincang pasal kuis yang kita dah buat pada minggu lepas, okey? So, mula-mula kita akan tengok dulu soalan yang pertama. Okey, soalan bab yang kita dah belajar, jadi minggu lepas cikgu suruh buat revision je lah. So, yang first ni dia suruh cari min markah bagi seorang murid. Macam mana nak cari min? Nak cari min kita tahu formula dia adalah kekerapan darab dengan titik tengah. Maksudnya setiap kekerapan mesti darab dengan setiap titik tengah dan tambahkan semua tu. Okey? Dan kita akan bahagikan dengan jumlah kekerapan. Okey? So dekat sini kita tengok dalam graf ni. Okey, so dekat sini tengok 29.5 mesti darab dengan 6. So 29.5 darab 6. Lepas tu yang ni pula 39.5 darab dengan 7. Lepas tu seterusnya 49.5 darab 10. Ini pula 59.5 mesti darab dengan 15. Dan yang ini 69.5 darab dengan 13. Dan ni darab dengan 5, ni 89.5 darab dengan 4. Okey, yang ini dia tak ada. Sebab ini kita letak sebab kita nak habiskan dia sampai ke bawah sini je. Nak biar dia ada lagi satu bar dekat sini. Okey. So, jadi jawapan dia akan jadi macam ni. Tengok dekat sini. Okey, 29.5 darab 6 tambah 39.5 darab 7 dan seterusnya. Okey. Dan bahagi dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan ni tengok je ni. 6 tambah 7 tambah 10 tambah 15, 13, 5, 4. Okey. So, kita akan dapat jawapan 3,500 bahagi 60. Dan jawapannya adalah 58.3. So, check. Ada tak jawapan 58.3 dekat sini? Okay, so jawapan dia adalah yang ini. So, kita dah jumpa jawapan dia. Okay, move on. Tengok soalan seterusnya pula. Okay, soalan nombor 2 sama dengan nombor 1. So, yang nombor 3 ni. Oh, nombor 2 ni. Okay, dia suruh cari. Dalam jadual ni dah bagi data untuk 40 orang peserta. Okay. Jadi, kalau dia cakap macam ni, kita tahu N dia adalah 40. Okay. So, kat sini dia bagi mata dan juga kekerapan longgokan. Alright. Tengok ya. Soalan minta mode. Tapi dekat sini dia bagi kekerapan longgokan. Kalau dia bagi kekerapan longgokan tapi dia minta mode, kita kena cari. Okay, ni dah bagi, mata dia bagi. F besar ni maksudnya kekerapan longgokan. Okay. So, F kecil ni maksudnya kekerapan biasalah. Okay. So, dia minta mode. Okay. Mode tu berapa? Jadi, macam mana nak cari? Kita mesti kena cari F ni. Bukan, jawapan dia mesti berdasarkan F. Bukannya F besar. Bukannya kekerapan longgokan. Tapi kekerapan biasa. Alright. So, macam mana nak cari F ni? So, yang ini kita tahu. Kalau kekerapan longgokan adalah 5, kekerapan biasa pun mesti 5. Okay, starting dia mesti sama. So, nak cari yang bawah ni macam mana? Okay, yang bawah ni 5 tambah berapa dapat 12. Okay, so 5 tambah berapa sama dengan 12. Jadi kita tahu nak cari X ni ialah 5 ni bawa pergi sini jadi 12 tolak 5. So maksudnya kita tahu yang bawah ni mesti tolak dengan atas. So 12 tolak 5 dapat 7. Dan 20 tolak 12 dapat 8. 30 tolak 20 dapat 10. 36 tolak 30 dapat 6. 40 tolak 36 dapat 4. Alright. So macam mana kita nak tahu kita punya F ni betul atau tak? Tambahkan semua. Nilai hasil tambah ni mesti sama dengan yang ni. Okay. Sama dengan kekerapan longgokan yang last kali ni. So 5 tambah 7 tambah 8, 10, 6, 4. Kita akan dapat 40. So yang ni betul lah. Alright. So berdasarkan kat sini barulah kita boleh tentukan mode. Mode maksudnya yang paling tinggi dekat sini. Okay. Paling tinggi maksudnya dia paling banyak kali berulang. So kita tengok yang paling tinggi adalah 10. Jadi 10 ni bukan jawapan dia. Kita mesti gariskan. Okay. Gariskan tengok dia punya mata ni. So mata dia adalah 18. Tengok dekat pilihan jawapan ada tak 18. Okay. So betul. Jawapan dia adalah 18. Okay. So kita tengok pula soalan seterusnya. Soalan yang ni dia tanya, manakah benar tentang maklumat pada jadual
Okay. So dia bagi skor dengan kekerapan. Dan pilihan jawapan adalah median dan mean. Okay, so kalau macam ni, mula-mula sekali, tak kisahlah nak buat mana satu dulu, nak cari mean dulu boleh, nak cari median dulu pun boleh. Okay, so kat sini cikgu cari median. Okay, kat sini cikgu nak ajar macam mana nak cari median. Hari tu cikgu ada bagi video tunjuk macam mana dia cari median. Betul? So, hari ni cikgu nak ulang balik pasal video tu. So, cara cari median untuk data terkumpul. Okay, data terkumpul yang kita belajar ni lah sekarang. Yang ada table, yang ada jadual. Kalau data tak terkumpul yang kamu dah belajar masa tingkatan 4. Alright. So, untuk cari median, formula dia adalah L besar tambah 1/2N tolak F per F kecil darab dengan C. Okay, L besar ni maksudnya sempadan bawah. Okay, ini adalah sempadan bawah. N ni maksudnya jumlah keseluruhan. Macam mana nak tahu jumlah keseluruhan ni? Tambahkan je semua F ni. F yang kecil ya. Tambahkan semua ni. Okay. So, F ni maksudnya kekerapan longgokan. F kecil maksudnya kekerapan. C ni maksudnya kelas. Okay. Contohnya kalau macam ni. 11 hingga 13, 14, 16. So, kita kena tahu kelas dia berapa. Yang cikgu ajar 13 tolak 11 tambah 1. So, kita akan tahu kelas dia. Kalau macam soalan ni, macam mana nak tahu kelas dia berapa? Okay, so macam ni, kita kira je lah. 0 hingga 1 ada berapa nombor? 0. Kan ada 0 je. 1 hingga 2 ada 1 nombor, 1 je. Lepas tu dah 2. So, maksudnya kelas dia adalah 1. Alright. Cara untuk cari median, yang pertama kita kena pastikan jadual ni, susunan dia betul. Susunan dia mesti mula-mula ialah kelas. Lepas kelas mesti kekerapan. Okay? Kekerapan. Lepas kekerapan barulah kekerapan longgokan. Alright. So bila kita dah susun macam ni, akan dapat bentuk macam ni. Jadual yang macam ni. Skor, kekerapan longgokan. F kecil baru F besar. So yang first kali mesti cari 1/2N. N ni tadi adalah jumlah semua kekerapan. Okay? So 1/2 kita cari dulu mula cari N. So 1/2 N adalah 4 tambah 8 tambah 1 tambah 1 4, 8, 2, 9. Akan dapat 23. Alright. So 1/2 darab 23 ialah 11.5. Okay. Kenapa kita kena cari yang ini dulu? So kita akan tengok 11.5 ni dekat belah mana dalam jadual ni. Okay. Tapi sebelum tu cikgu nak tekankan ya, kat sini kita mesti tahu untuk yang first ni dia punya limit sampai mana. Kalau kat sini 4 maksudnya limitnya adalah 0 sampai 4. Okay, 4 paling tinggi. So yang kat sini pula lepas 4 mestilah 5 kan. Jadi 5 sampai okay. Padam dulu. Alright. So yang kat sini lepas 4 sini mestilah 5. 5 dia punya maksimum mesti 12. Okay. Jadi kat sini sampai 12. Lepas 12 sini 13. Kita tengok dekat sini 4 kan. Betul tak dia punya jarak adalah 4? 0, 1, 2, 3. Okay. Okay. So ada 4 nombor lah. So tengok yang dekat sini pula 5 hingga 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ada 8. Okay. So ada 8. So yang kat sini pula 13 kan. Lepas 12 ini 13. Jadi 13 ada 1 je. Jadi 13. Lepas 13 ini 14. 14 ada 1 je. So sampai 14 je lah. Lepas 14 ini adalah 15. Okay. Dia mesti ada 9 nombor. Jadi 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Okay. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 24. Alright. So, sebenarnya dia punya jarak ni, kita kena tengok yang 23 ni adalah maksimum, okay? 23 ni mesti maksimum, yang ni 14 maksimum. Maksudnya, nombor yang dekat kekerapan longgokan ni adalah yang paling maksimum dia boleh capai. So, sini maksimumnya 4, sini maksimumnya 12, sini maksimumnya 13, sini maksimumnya 14, yang sini maksimum dia adalah 23. Okay? Tengok yang tu, yang cikgu cakap pasal kekerapan ni, abaikan tadi. Alright. So, bila kita dah tahu dia punya ni, kita tengok dia punya tadi yang kita dah kira 1/2 darab N. Ialah 11.5. Kita tengok 11.5 ni dekat belah mana? Yang dekat sini. Okay. 11.5 tu dekat mana? Kita tengok. Kita nampak 11.5 tu antara 5 hingga 12. Mesti dah 11.5 dalam sini. Kan? Okay, jadi kita mesti bulatkan. Okay, gariskan semua ni. Lepas tu kita bulatkan kawan sebelah dia. Okay, kita bulatkan yang skor dan kekerapan sahaja. Kekerapan longgokan ni jangan bulatkan. Okay, so bulatkan yang ni je. Okay, so lepas dah bulatkan, kita akan buat anak panah ke atas. Satu, lagi tu belah sini. Alright, tengok langkah kedua adalah bulatkan. Langkah ketiga adalah buat anak panah. Okay, anak panah yang dua ni. Alright, lepas dah buat anak panah ni, kita mesti tahu yang dekat sini berapa. Sini kita dah tahu kan, anak panah ke atas nilai dia adalah 4. Yang belah sini kita tak tahu, tak ada apa-apa dekat sini. Okay, assume lah, cikgu tak tulis lagi. Okay, so dekat sini atas dia tak ada apa-apa nilai. Jadi macam mana nak tahu nilai dekat sini? Kita cari yang atas ni tambah bawah ni bahagi 2. Maksudnya 0 tambah 1 bahagi 2. Okay, jadi kita akan dapat 0.5. Sebab apa yang cikgu cakap tadi, ini adalah maksudnya kita punya L. Okay, kita punya L yang belah sini adalah kita punya F. So L ni tadi cikgu cakap adalah sempadan bawah. Okay, maksudnya kena cari sempadan bawah untuk yang sini yang dah bulatkan ni. So buat je lah kos. Yang atas tambah bawah bahagi 2. So dapat 0.5. So sekarang kita dah ada maklumat L dah ada. Yang ni tadi kita dah cari dah ada. Okay, F pun dah ada. F kecil ni. Yang F kecil ni maksudnya yang dalam bulatan ni. Okay. So C ni tadi kita dah cari adalah 1. Okay, so dah boleh kira lah dia punya median berapa. Macam mana nak kira? Masukkan je semula dalam formula tu. N adalah 0.5. Okay, tulis je subjek dia ni M sama dengan 0.5 tambah 1/2 darab 23 tadi dapat 11.5. Tolak F besar. F besar adalah 4 yang belah atas ni. Okay, 4. Bahagi dengan F kecil adalah yang dalam bulatan ni. 8. Darab dengan 1. Okay. So kira 4 bahagi 8 akan dapat 1.44. Okay. So kita tengok pilihan jawapan. Ada tak 1.44? Okay. Jawapan dia ada 1 je. Okay, tak ada point. So kita cari yang paling dekat. Ni kalau tak boleh bundal jadi 2 kan. So maksudnya jawapannya adalah 1 lah. Okay. So ni ni tak boleh bundal jadi 2. Okay. So kita assume dia adalah 1. So kat sini kita tahu jawapannya adalah 1 ni. Okay. So dah tahu jawapan tu, yang lain boleh abaikan. Sekarang kita tengok pula soalan seterusnya. Nombor 5 ni diminta skor median. Okay. So macam mana nak cari median? Kena cari, tadi formula median adalah yang tadi tu, okay. Yang kita baru je bincang ni tadi. Okay. So boleh kira guna formula ni. Alright. So tengok pula soalan seterusnya. Okay, yang ni dia minta min. Min macam yang cikgu dah tunjuk tadi lah. Okay, dia mesti formula dia jumlah kekerapan darab dengan titik tengah. Okay. Bahagi dengan 2.
jumlah kegerapan. So, tengok dekat sini, susun balik. So, dia bagi 11 hingga 13. Okay, ni semua dah ada. Tapi, dia tak bagi titik tengah. Jadi, kenalah cari titik tengah. So, macam mana nak cari titik tengah? 11 tambah 13 bahagi 2 dapat 12. Okay. 14 tambah 16 bahagi 2 dapat 15. Okay, kita kena buat lagi satu kotak untuk cari titik tengah. Okay. So, macam mana nak cari min? Darabkan je lah. 7 darab 12. 7 darab 12 tambah 4 darab 15 tambah 2 darab 18 tambah 2 darab 21 tambah 5 darab 24. Okey, cikgu nak tunjuk macam mana nak tekan kalkulator. Kasih kira terus. Okey. So, ini cara yang cikgu selalu buat lah. Mula-mula buat dalam kurungan dulu. Okey, tak berapa jelas ya kalkulator cikgu. Okey, sorry, hang kejap. Okay, so maksudnya macam mana nak buat dalam kalkulator, mesti semua kena tulis kurungan. Okay, sekejap ya. Connect balik. Terputus connection. Okay. Sorry ya, masalah teknikal. Okay, so sekarang macam mana nak tulis dalam kalkulator untuk cari min. So, kita tahu F darab X, maksudnya kegerapan darab dengan titik tengah. Jadi kat sini, buat dalam kurungan. Okay, tulis dalam kurungan. So, di 7 darab 12. 7 darab 12. Okay, lepas tu tambah. Okay, buat yang seterusnya pula. 4 darab 15. Mesti ada kurungan tu. 4 darab 15. Okay, seterusnya pula 2 darab 18. Okay, dalam kurungan 2 darab 18. Okay, so sampailah seterusnya sampai bawah sini. So 2 darab 18. Lepas tu 2 darab 21 tambah 5 darab 24. Okay, macam ni. Alright. So lepas tu tekanlah sama dengan tekan equal tu. Okay, tekan equal kat bawah tu. So kita akan dapat berapa ni? 342. Okay, 342. Jadi kita tahu yang belah atas ni 342. Jadi nak cari min. Okay, yang bawah ni adalah jumlah. Jadi yang ni jawapan dia, okay, tekan dia terus sama dengan. Okay, lepas tu tekan dia terus bahagi. Lepas tekan bahagi ni mesti pula tekan dalam kurungan lagi. Sebab apa nak tekan dalam kurungan? Kita nak kira pula hasil tambah semua kegerapan ni. Jadi 7, okay, tadi dah bahagi dalam kurungan. 7 tambah 7 tambah 4, 2, 2, 5. 4 tambah 2 tambah 2 tambah 5. Okay, tutup kurungan. Tulis sama dengan. Okay, so kita tahu jawapannya adalah 171. 171. Okay, ni berapa? Kenalah kira, okay. Ni mungkin dapat markah. 1, ini pun markah. Ni jalan kerja, okay. Ni yang cikgu tunjuk ni nak terus kira jawapan dekat kalkulator. Alright, so kita move on ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya dia minta mode. Okay, ni macam biasalah. Tengok mana yang berulang banyak kali. Okay, yang berulang banyak kali itulah maksudnya mode. Okay, so kat sini mode dia adalah 25, 48. Okay, nombor 8. Nombor 8 ni dia bagi set data 792 X kuasa 2 tolak 1 dengan 4. Lepas tu dia cakap min adalah 6. Okay. Tapi kita belajar sebelum ni min mesti sebelum ni kita belajar min adalah ni kan, kegerapan darab titik tengah bagi kegerapan. Tapi soalan yang ni dia tak bagi jadual pun. Okay, dia just bagi macam ni. Ini maksudnya data tak terkumpul yang kamu dah belajar masa form 4 tahun lepas. Okay, so dia cakap min adalah 6. Dia suruh cari median.
Kalau nak cari median, kita mestilah kena tahu apa nilai X ni. Betul? Okay. So, kita kena cari dulu X tu apa. Untuk data yang tak terkumpul, min tu maksudnya purata. Okay. Jadi, tambahkan semua nombor ni, bahagikan dengan berapa jumlah nombor yang ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nombor. So, bahagi dengan 5. Jadi, jawapan dia dah bagi min adalah 6. Okay, samakan dengan 6. So, carilah X kuasa 2 berapa. So, kat sini, cikgu tinggalkan X kuasa 2 je dekat belah sini. Okay, sorry ya. Hang kejap. Okay. So, sekarang ni dah ada equation ni. Jadi cikgu tinggalkan X kuasa 2 tolak 1 dekat belah kiri dan selesaikan yang lain. So 7 tambah 9 tambah 2 tambah 4 dapat 22. Jadi terus buat 5 darab 6 dapat 30. So 30 tolak 22 dapat 8. Maksudnya X kuasa 2 tolak 1 sama dengan 8. Jadi X kuasa 2 sama dengan 8 tambah 1. So dapat 9. Jadi square root kan, tinggalkan X sahaja, akan dapat tambah tolak 3. Okay. So kita tahulah X tu maksudnya 3. Jadi kena susun dengan tertib menaik ataupun susun dengan tertib menurun. Okey, itu syarat kalau nak kira mean, median untuk data tak terkumpul. Okey. So sekarang kita ada 792. Ni 3 kuasa 2. Okey. 7, 9, 2. Ni adalah 3 kuasa 2 tolak 1. Ni adalah 4. Okey. So susun 3 kuasa 2 tolak 1 tu adalah 8. So susunan dia mesti 2, 3, 4, 7, 8, 9. Okey, macam mana nak cari? Sorry ya, malam ni cikgu problem sikit. Cikgu tak tahu kenapa benda ni. Tak apa. Boleh proceed je. Okay. So tengok dekat sini, cikgu dah susun 2, 3, 4, 7, 8, 9. Nak cari median senang je. Okay. Kalau kita mula-mula potong belah sini. Lepas kalau sini potong, sini pun potong satu lah. So ni potong satu, ni potong satu lagi. Okay, so sekarang kita ada 2 nombor. Sekejap, 2, 3, 4, 7, 9. Sekejap. Mana datang? Salahnya sini ada 5 nombor. So, ni adalah 2, 4, 7, 8, 9. Okay. Median kita potong sebelah-sebelah. Maksudnya, sini kita potong, sini pun potong. Sini kita potong, sini pun potong. Jadi tinggal apa dekat tengah? Nah, ni tinggal 7 je. So, jawapan dia kita tahu adalah 7. Okay. So, tengok dekat pilihan jawapan, ada tak 7? Okay, so jawapan dia 7. Okay, so betul lah. Okay, tengok pula nombor 9. Nombor 9 dia bagi, dia tanya, okay dia dah bagi ni jadual kekerapan. Lepas tu dia cakap bilangan saiz meja T ditambah ke dalam data. Mod baru ialah L. Okay, dia cakap mod adalah L. Tentukan bilangan murid baru. Okay, so sekarang ni dia bagi jadual saiz dengan kekerapan longgokan. So dia cakap mod. Okay, so ni kita tahulah. Mesti ni F besar ni. Jadi kita kena cari F kecil. So, mula cari dulu dia punya F kecil. Tengok kat sini. Okay, susun. So, macam mana nak cari F kecil? Yang bawah ni tolak yang atas. Okay. So, 18 tolak 2. Ini kita tahu adalah 16. 28 tolak 18. 10. 33 tolak 28. 5.
36 tolak ni dapat 3. Macam nak tahu betul ke tak? 2 tambah 16 tambah 10 tambah 5 tambah 3. Dapat tak 36? 16. Okay. Aku dapat 36. Sama lah. So ini kita punya F ni betul lah maksudnya. Okay. So sekarang dia tanya. Dia cakap mode adalah L. Okay. Ni kita punya mode. So. Okay. So ni kita punya mode. Okay. Dia cakap L adalah mode. So dia tanya berapa bilangan pelajar yang ditambah. Kalau kita tengok jadual ni, mode sebenarnya adalah yang ini. Betul. Sebab dia paling banyak. Okay. Tapi sekarang mode-nya adalah yang ni. So kita tahulah dia punya nilai yang kat sini mesti lagi tinggi dari sini. Maybe 17 ke 18 ke. Yang penting lagi tinggilah daripada sini. Okay. So dia tanya berapa bilangan pelajar yang ditambah tu. So kita tahulah 10 tambah berapa dapat lebih daripada 16. So paling sikit pun mesti kena tambah 7. Okay. Maksudnya kat sini kalau 10 tambah 7 dapatlah 12. Okay. So ni paling tinggi lah. Lagi tinggi daripada ni, lagi tinggi daripada yang lain. So sebab itulah dia mode. Okay. Jadi minimum yang paling minimum yang ditambah adalah 7. Alright. Kita tengok pula seterusnya. Ini senang lah. Dia tanya macam mana nak kira min. Dia dah bagi F dan juga dia bagi kumulatif frekuensi, kekerapan lengkukan. Okey, ini cari macam biasa, cari F kecil, cari kekerapan biasa. Lepas tu, mestilah darabkan dan tambah. Sebenarnya kat sini tak payah cari F kecil pun tak apa, kita tengok je jawapan, pilihan jawapan. Okey, tengok pilihan yang pertama. Dia cakap dekat sini 10 darab 4. Confirm dah kita tahu salah. Sebab apa salah? Sebab kat sini 10. Sedangkan kita tahu kalau nak kira min, mesti dia punya titik tengah darab dengan F kecil. Okay. Jadi mestilah kat sini 10 tambah 12 bahagi 2 dapat 11. Jadi mestilah sini 11, yang sini pun 11. Okay, kita tengok yang lain. Okay, tapi ni 12, ni je 11. Okay, so satu confirmation dah tahu. Itu 11. So kita check yang lain pula. Yang ni dia punya titik tengah 14. Ni titik tengah 17. Okay, so ni 14, 17, 20. Okay, so kita dah tahu yang ni lah dia punya jawapan. Okay, simple. Macam tu je. Alright, tengok pula soalan seterusnya. Dia cakap diberi mode bagi hadiah ialah bunga. Cari nilai maksimum bagi X. Okay, so dia punya mode adalah yang ni. So nilai yang lain ni tak boleh lebih daripada ni. Mode ni. Sebab mode ni dia punya kekerapan paling tinggi. Jadi apa nilai paling tinggi yang boleh ada dekat sini? So, mestilah tak boleh lebih daripada 18. Jadi kita tahulah. Tengok 16 ni jauh sikit daripada 18 ni. 18 ni dah sama dengan 18 ni. Ini dah lebih daripada 18. Jadi kita tahu jawapannya adalah 17. Okey, sebab ni lah yang paling dekat dengan 18. Tapi tak lebih daripada 18. Okey, so itu je lah perbincangan kuis pada minggu lepas. Okay. So siapa yang tak faham, boleh terus tanya cikgu, boleh komen dekat bawah ataupun terus PM cikgu ya. Tanya mana yang tak faham ataupun tak tahu lagi macam mana nak kira kumulatif frekuensi ni, tak tahu nak kira median, tak tahu nak kira mode ke, nak kira macam mana nak cari jadual ni ke, okay. So, okay, itu je untuk kelas malam ni. Terima kasih semua.